Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Kepada semua murid-murid sekalian, Alhamdulillah, marilah kita bersama-sama mengucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala kerana dengan izinnya kita dapat bersama-sama menyertai pembelajaran pada hari ini. Pada hari ini kita akan belajar berkaitan dengan pendidikan akhlak, di mana pada hari ini kita akan belajar berkaitan dengan tasawuf. Jadi boleh tengok pada kitab Akhlak Darjah 4 pada muka surat 31 sehingga muka surat 33 berkaitan dengan bab yang ke-8, ilmu tasawuf. Baiklah, sebelum kita teruskan, mari kita sama-sama ingat kembali apa yang kita belajar pada masa yang lalu. Di mana pada pembelajaran yang lepas kita dah belajar semua yang berkaitan pada bab yang ke-7, iaitu berkaitan dengan adab berhujah. Jadi Ustaz berharap kepada anda semua daripada kita belajar bab ke-7 ini, Ustaz berharap anda semua dapat kenal dan juga dapat faham dan insya-Allah dapat amalkan apa yang Ustaz sampaikan kepada anda semua berkaitan dengan bab 7 ini. Sekiranya daripada kalangan anda masih lagi tidak faham ataupun tidak kenal, boleh rujuk sama ada yang pertama, rujuk kitab Akhlak Darjah 4 pada muka surat 27 sehingga muka surat 30, ataupun boleh tengok pada nota video yang Ustaz telah uploadkan di dalam YouTube. Link videonya boleh tengok dekat bawah video ini. Baiklah, pada hari ini di dalam kitab akhlak kita akan belajar juga secara asas berkaitan dengan ilmu tasawuf. Jadi ilmu tasawuf ni merupakan salah satu cabang ilmu yang utama di dalam Islam, iaitu dalam membentuk seorang Muslim yang sejati. Di mana di dalam kita belajar ilmu tasawuf ni kita akan belajar berkaitan apa nilai-nilai murni yang ada di dalam yang kita boleh memandukan di dalam hati kita, iaitu apakah dia ihsan, bagaimana kita hendak membetulkan hati kita ke arah menjadi yang lebih baik ataupun sebagainya. Jadi pertama sekali kita kena kenal dahulu apakah maksud ilmu tasawuf ini. Kerana ilmu tasawuf ini juga adalah suatu ilmu yang anda semua baru dapat kenal. Selama ini anda belajar hanya akhlak saja, tetapi tasawuf ini juga berkait rapat dengan akhlak. Jadi dari segi bahasa, ia adalah sebuah ilmu yang membahaskan pembersihan hati dan panca indera. Panca indera yang 5, iaitu dari segi penglihatan kita, dari segi pendengaran kita, dari segi sebutan kita, dari segi gerak tangan kita dan juga dari segi langkah kita. Dari segi istilah adalah sebuah ilmu yang mengandungi kaedah atau cara yang dengannya mendapat panduan untuk membaiki hati dan panca indera. Jadi ilmu tasawuf ini adalah ilmu yang di mana mengandungi apakah cara-cara untuk kita, di mana cara-cara tersebut akan mendapatkan panduan kepada kita untuk membaiki hati kita daripada melakukan perkara-perkara yang buruk. Iaitu ilmu tasawuf ini lebih kepada bagaimana cara kita hendak membersihkan hati kita dengan cara kita beriman kepada Allah SWT yang sepatutnya. Jadi sumber ilmu tasawuf ini Ustaz simpulkan dalam 3 sumber. Jadi ilmu tasawuf ini bersumberkan daripada Al-Quran, hadis Nabawi, iaitu hadis sunnah Rasulullah SAW, dan juga ijma' ulama', iaitu pendapat ulama'. Kita tengok satu-satu dahulu berkaitan sumber ilmu tasawuf. Yang pertama daripada Al-Quran, daripada surah Al-Baqarah ayat 197 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى وَاتَّقُونِ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ. Shadaqallahul azim, yang bermaksud, dan hendaklah kamu membawa bekal dengan secukupnya, kerana sesungguhnya sebaik-baik bekal itu ialah memelihara diri dari keaiban, meminta sedekah, dan bertakwalah kepadaku, wahai orang yang berakal. Jadi daripada dalil Al-Quran ini tersebut, Allah memerintah kepada kita untuk menyediakan bekalan sebanyak yang mungkin sebelum kita dibawa ke hari akhirat. Jadi apakah bekalan yang kita kena isi tersebut adalah bekalan amalan-amalan kebaikan. Dan
cara-cara kita untuk membersihkan hati kita dengan iman. Itu maksudnya daripada tafsir Al-Quran ini. Dari sumber ilmu tasawuf kedua, hadis Nabawi, di mana dalam satu hadis yang panjang, sabda Umar Ibn Khattab radhiyallahu anhu mengenai seseorang yang bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang erti ihsan, lalu baginda bersabda, "Fa akhbirni 'anil ihsan." Qala, "An ta'budallaha ka'annaka tarah, fa in lam takun tarahu fa innahu yarak." Hadis riwayat Muslim, yang bermaksud ihsan itu ialah bahawa engkau mengerjakan ibadah kepada Allah Ta'ala seolah-olah engkau melihatnya. Maka jika engkau tidak melihatnya, sesungguhnya Allah tetap melihatmu, iaitu memerhatikanmu. Jadi hadis Rasulullah SAW ini menceritakan berkaitan dengan ihsan, iaitu salah satu konsep di dalam ilmu tasawuf. Iaitu ihsan ini, bagaimana kita nak membina ihsan diri kita, iaitu kita mengerjakan ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala seolah-olah Allah Subhanahu Wa Taala memerhatikan bagaimana cara kita mengerjakan ibadah tersebut. Kerana sesungguhnya Allah SWT memerhatikan apa yang kita buat selama ini, sedangkan kita tak nampak Allah SWT tengah buat apa. Itu maksud dia. Jadi berhati-hatilah ketika kita melakukan sesuatu tindakan, kerana sesuatu perkara yang kita buat, sesuatu percakapan yang kita lakukan adalah semua Allah SWT mengetahui apa yang kita buat semua itu tersebut. Dan sumber ilmu tasawuf ketiga daripada ijma' ulama berdasarkan daripada kata Al-Imam Al-Ghazali, "Man lam yakul lahu nasib min ilmil qawmi yukhafu alaih su'ul khatimah." Maksudnya, sesiapa yang tidak mengambil bahagian, iaitu mengamalkan daripada ilmu qaum, iaitu ilmu tasawuf, ditakuti ia mati dalam keadaan yang tidak baik. Jadi kata-kata Imam Al-Ghazali ini menunjukkan bahawa pentingnya kita mempelajari ilmu tasawuf. Kerana sekiranya kita tidak belajar daripadanya, iaitu kita tidak belajar ilmu tasawuf, Imam Ghazali takut kita semua akan mati dalam keadaan su'ul khatimah, iaitu mati dalam keadaan yang tidak baik. Jadi kita semua nak hendakkan kematian secara husnul khatimah, iaitu secara kematian yang baik. Jadi sekiranya kita meninggalkan dunia ini dalam keadaan yang baik, maknanya kita kena belajar ilmu tasawuf dengan sepenuh hati. Kerana hukum mempelajari ilmu tasawuf ini adalah seperti berikut, berdasarkan daripada kitab Al-Fawaidul Makkiyah, As-Sayyid Alwi bin Ahmad As-Saqaf, penulis kitab itu tersebut menyatakan bahawa Imam Ghazali menyatakan hukum mempelajari ilmu tasawuf adalah hukum fardu ain, iaitu sama seperti hukum ketika kita mempelajari akidah dan juga ibadah. Jadi sama seperti ilmu tasawuf, hukum mempelajarinya adalah ilmu fardu ain. Malahan dari Imam An-Nawawi menyatakan bahawa hukum mempelajari ilmu tasawuf ini adalah wajib. Wajib belajar sekiranya hatinya tercemar dengan perkara-perkara yang haram. Jadi andai kata diri anda ada pernah melakukan perkara-perkara yang jahat, melakukan perkara-perkara yang Allah tak suka, jadi ilmu tasawuf ini wajib kena pelajari. Kerana dengan kita belajar ilmu tasawuf ini, kita akan dapat membersihkan hati kita daripada melakukan perkara-perkara yang haram sekiranya kita terbuat sekali lagi. Yang ketiga, tidak wajib belajar bagi orang yang hatinya dikurniakan suci daripada perkara-perkara yang haram. Biasanya orang-orang suci seperti ini adalah para nabi dan rasul, para ulama, para wali, para tabi'i ataupun orang-orang yang alim yang dikurniakan hatinya suci daripada perkara-perkara yang haram. Jadi orang-orang seperti ini tidak perlu wajib belajar ilmu tasawuf ini. Tetapi walaupun begitu, orang-orang ini tersebut juga tetap nak belajar juga. Sebab ilmu tasawuf ini bukan sahaja terhad kepada orang yang suci hatinya, malahan kepada semua manusia yang sudi ingin mempelajari ilmu tasawuf ini, kerana dengan mempelajari ilmu tasawuf ini
dapat mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi, itu sahaja pelajaran kita pada hari ini secara ringkas berkaitan dengan ilmu tasawuf. Nanti pada pelajaran akan datang kita akan lihat perbahasan yang melibatkan ilmu tasawuf, hikmah dia serta kelebihan sekiranya kita belajar ilmu tasawuf tersebut. Untuk hari ini kita akan belajar sedikit apakah maksud ilmu tasawuf serta kepentingannya. Jadi itu sahaja pembelajaran kita pada hari ini. Yang baik itu adalah datang daripada Allah Subhanahu wa taala dan yang buruk itu pula adalah datang daripada diri saya sendiri. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.